bulan yang kita dalam membahas ni. Yang ini hadis yang kita baca separuh. Hadis yang ini yang berkaitan dengan Rasulullah pergi Mi'raj, ya, Mi'raj Nabi. Yang ini ketika Nabi Isra' ni, ya, diceritakan ketika Nabi Isra', Nabi ditemani oleh Jibril melalui satu tempat, pergi ke satu tempat, dan Rasulullah tunjukkan dengan satu peristiwa, dan Rasulullah bertanya, apa ini, siapa ini. Ini hadis dia agak panjang, ya. Yang saya jangka pada malam ni mungkin kita pun separuh lah, ya. Agak kalau sempat habis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah, ini sahabat Nabi, dari semua kenal sahabat Nabi ni Abu Hurairah, ya. Seorang perawi hadis yang mengambil hadis daripada Nabi yang paling banyak, ya. Perawi hadis di kalangan sahabat. Inilah dia yang paling banyak sekali Abu Hurairah. Saya dalam kadangnya 7,000 lebih, ya. 7,000 lebih. Yang kedua Aisyah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Jadi Abu Hurairah telah meriwayatkan satu hadis dan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Abu Hurairah cerita ni, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, utiya bi farasin yaj'alu kulla khatwin. Ketika mana Nabi diisrakan, berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis, ya, berjalan malam. Dinyatakan dengan satu binatang tunggangan. Dan hari ini menyatakan di faras. Faras ni kalau dalam bahasa Melayu kita namanya kuda. Kita kata yang kita tahu burak. Namanya binatang itu namanya burak. Jadi di faras ni mungkinlah bermaksud pada binatang tunggangan, ya. Yang mana dijadikan setiap langkah dia itu ialah sejauh mata memandang. Selangkah burak ni sejauh mata pandang hilang, ya, selangkah dia begitu pantas dan lajunya. Kata takkanlah sempat Nabi pergi dan balik pada waktu dia yang singkat, ya. Fasara wasara ma'u Jibril alaihi salam, maka berjalanlah Nabi berserta dengan Jibril alaihi salam. Fa'atala qawmin yazra'una fi yawmin wa yahsuluna fi yawmin. Maka Nabi telah datang ataupun melewati satu kaum yang mana mereka ini telah menanam, ya, menanam pada suatu hari dan memetiknya pula, mengutik hasil pertanian ini pada satu hari. Itu juga tanam, hari ini juga petik. Hari ini juga menuai hasil dia. Kullama hasadu ada kama kan. Setiap kali dipetik, setiap kali dituai, maka kembali dia seperti asal. Ibarat kata menuai gandum, lepas tuai tu tumbuh semula, menjulur semula. Dan petik lagi menjulur, petik menjulur. Jadi Rasulullah pun merasa hayat. Ya Jibril man haulai, wahai Jibril, siapa orang ni? Siapa golongan ni? Golongan yang begitu cepatnya mendapat hasil. Cepat dapat hasil ni. Tanam, petik. Bila petik, tumbuh pula yang baru. Cepat betul. Ya, pada satu hari saja begitu cepat. Siapa orang ni, wahai Jibril? Jadi Jibril pun menjawab, haulai mujahiduna fi sabilillah. Mereka itulah orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Tudha'afu lahumul hasanah bi sab'i mi'ati dhifin. Digandakan bagi mereka itu kebajikan. Digandakan kebaikan bagi mereka itu dengan gandaan 700 kali ganda. 700 kali ganda satu kebajikan, satu benda baik yang dia sumbangkan untuk fi sabilillah, Allah gandakan 700 kali ganda. Ini paling tinggi sekali, ya. Kalau zaman sekarang ni Alhamdulillah ni yang paling nampak mudahnya ialah kita duduk masjid lah. Nak pergi masjid, contohlah mana-mana umat Islam yang berjuang, kita tak pergi hadir medan pertempuran, tapi kita beri sumbangan kewangan, beri sokongan, ya. Itu termasuk juga dalam pengertian orang yang bermujahadah. Walaupun dia tak pergi, tapi sumbangan dia ni seolah-olah paling macam dia pergi berperang juga, menegakkan kalimah Allah ni. Kita adalah sikit-sikit perasaan, untuk kita memberi sedikitlah sumbangan
RM10, RM20 ya, mana-mana yang kita mampu ni. Walaupun tidak kita beri setiap hari, setiap bulan kita tak beri, tapi sebenarnya ada sumbangan kita untuk agama kita. Untuk agama kita beri. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan apa-apa yang mereka infakkan, apa-apa yang mereka berikan daripada sesuatu, maka digantikan. Allah akan gantikan, ya. Kalaulah kita tak dapat nak menyumbang yang ni, seumpamanya pada setiap hari, setiap pagi kita pergi sembahyang, ya. Surang pun ada tabungnya. Kalau di masjid pun ada tabung. Kita berilah setiap hari tu. Kalau boleh kita jangan terlepas untuk kita menyumbang. Kalau terlepas pada waktu pagi tu pergi Zuhur, kita berilah, ya. Sumbanglah walaupun sedikit. Sebabnya malaikat ni ada 2 malaikat akan bersama dengan kita ni. Kita menyumbang, maka malaikat ni doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah gantikan yang lebih lagi kepada orang yang menerima tadi. Orang yang kedekut ini, malaikat pun berdoakan supaya hartanya dibinasakan. Dibinasakan, tak bertambah, dibinasakan, ya. Malaikat mendoakan kepada orang yang datang ataupun orang yang berpagi-pagi. Sebab itulah kita gunakanlah pada pagi kita ni dengan bersedekah. Summa atala qaumin, kemudian Rasulullah meneruskan perjalanan dan jumpa pula dengan satu kaum turdahu ru'usuhum bis-sakhr. Yang mana kaum ni pelik sikit ni, iaitu mereka menghantukkan kepala mereka pada batu besar, pada batu yang keras. Kullama rudihat adat kama kanat. Dan setiap kali dihantukkan kepala pecah ni, dia kembali seperti sedia kala. Hantuk kepala ni, dah pecah, dah darah ni, balik semula macam elok. Hantuk lagi, sakit tu. Bukan tak sakit. Dengar je kita kata hantuk, elok, hantuk, tak sakit tu. Tak sakit. Cuma pengulangan itu untuk memberitahu kita bahawa benda itu menyakitkan. Kita takkan ulang benda menyakitkan. Dan kadang kita macam kita sekarang, pada akhirat. Macam kita sekarang ni, maknanya ada perasaan, ada rasa takut, ada rasa bimbang. Macam kita ni, dikembalikan segala-galanya. Cuma dinyatakan ahli neraka ini kulit dia 7 hasta tebal. Jangan kita kata 7 hasta tebal tak rasa sakit maka pergi neraka. Tidak, ya. Sebenarnya bila Allah meletak kulit yang tebal tu supaya orang-orang ahli neraka dia dapat merasa kesakitan tu yang berganda. Kulit ni yang merasa sakit kulit kita ni. Kita cubit kulit kita yang rasa ni, dia rasa kulit ni. Sampai ke satu tahap, kalau kulit kita ni dah tak ada, kemudian sampai ke tulang ni, kita bakarlah tulang, tak sakit dah. Tapi kalau kembalikan semula kulit, setiap kali masak kulit, menggantikan kulit yang baru, masak kulit, sakit tu. Nak menantikan masak ni. Jadi bayangkanlah kalau kulit kita nipis macam ni, sakitnya, tapi tak lama. Sebenarnya kita rasa sangat lama. Yang 7 hasta tu dibakar tu, nak nyampaikan pada rasa tak sakit tu begitu lama masa. Tak merasa sakit. Lepas tu balik semula tebal, bakar lagi. Penyiksaan yang berpanjangan untuk liyadukul azab, kata, ya, untuk dia merasakan azab sakitnya bakalan api neraka. Gitu rupanya. Takutnya kita bimbang, takutnya sebabnya hari akhirat nanti pelbagai siksaan yang kita terjangka. Kalau tengok air laut cukuplah. Kita tengok air laut yang gelombang besar, tinggi, gelap, yang kuat menghempas ke batu-batu. Kalau kita lah duduk campur dalam laut yang tak bertepi itu, dilambung ombak yang dihempaskan, kita tenggelam, tak ada daratan mencari. Kalau kita carilah. Kalau kita macam, maksud saya ada perasaan macam kita sekian. Bukannya kita mimpi, bukan kita mimpi, bukan kita khayal, harap kita sedarlah. Tak. Ya, soalan kita macam ni. Kita mengantar, kita dengar saudara kita meninggal, sahabat kita meninggal, kita rasa macam ada kundan je, ya? Harap-harap bukan. Tapi memang dia betul. Memang dia mati betul. Kita mengantar dia ditinggalkan di kubur tu. Dia bukan mimpi. Yang kita rasa macam mimpi je. Minggu baru semalam cakap, hari ni dah meninggal dah. Kita rasa betul ke, berlakon ke, dia akan balik semula ke rumah ke, salah macam pergi ke kedai akan balik semula. Tapi tidak.
Itulah umur kita. Hantar sudah mak ayah kita. Yang nak pergi ni tak adalah. Kita pula yang akan menyusul. Umur kita ni tak sudah dah, umur dah meningkat dah. 50 tahun, 60 tahun ya. Meningkat. Nak sedar tak sedar tengok anak kita lah. Anak kita dah besar, anak kita dah berkata, sedar kita ni dah layak bercucu. Dah bercucu. Padahal kita rasa baru lagi lah aku ni ya. Rasa muda lagi, tak layak lagi, rasanya tak boleh lagi nak bercucu, rasanya boleh kahwin lagi. Pula rasa gitu. Sebabnya kita tak sedar masa tu berjalan lagi. Anak kita yang besar ni. Kalau nak cium yelah kadang-kadang nak cium nampak ubat, potong ubat ya. Sekarang pula ada macam-macam nak ubat. Kalau boleh ubat kita biar ya. Ubat tu maknanya jangan warnakan dengan warna hitam. Biarlah dia ubat. Rasulullah melarang untuk kita cabut ubat atau mewarnakan rambut ni dengan warna hitam semula ya. Kecuali kita dalam suasana perang dan kita pergi berperang, kita dah tua, badan kita dah agak lemah. Tapi bila pakai baju besi, sama dulu lah sama Rasulullah ya, pakai baju besi, kemudian dia berinai, warnakan janggut menjadi warna hitam, rambut yang putih ke semua warna hitam, yang itu dibenarkan. Sebab nak menipu pihak musuh ni, nak mengaburi pihak musuh, supaya pihak musuh ni takut gerun. Sebab budak belaka orang Islam ni kakak perkasa. Rupa ni semua orang dah tak erat lah ya? Tak pedang tak erat. Tapi sebab ditipu daya gitu, maka dibenarkan lah untuk kes macam tu. Ataupun tujuan berubat, boleh lagi dibenarkan. Tapi kalau sesaja nak biar cantik semula ya, tak dibenarkan lah begitu. Okey, kita tengok semula tadi ya. Seorang yang menghantuk ya, kepala ni sampai pecah kepala, kemudian balik semula kepada asal dan hantuk lagi. Mereka ditekun dan tak jemu-jemu melakukan perbuatan tersebut berulang kali tanpa henti. Jadi Rasulullah rasa hairan. Patutnya kalau dah sakit berhentilah, berehat dulu, rawat. Tapi tak, tahu dah darah, sakit-sakit tapi dah hantuk lagi. Pelik. Maka Rasulullah bertanya, wahai Jibril, man haula? Ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka itu? Hairan, pelik lihat keadaan orang itu. Lalu Jibril pun jawab, haula'il ladzina tataqalat su'usuhum anis solah. Maksudnya fahamlah prinsip anis solah, prinsip solah ya. Mereka itulah orang-orang yang berat, diberat kepala dia ya, malas. Dan dia ini mempermudah-mudahkan solat. Mereka itu adalah orang yang berat kepala mereka itu dalam mengerjakan solat. Malas, mempermudahkan solat. Zuhur buat, maghrib buat, isyak dia tak buat, subuh ngantuk, malam ngantuk. Dia memudah-mudahkan solat. Tak boleh, kena kuat. Kita ni godaan untuk kita solat ni setiap waktu. Pasti ada gerakan-gerakan dalam hati kita ni ya. Suatu benda bisikan-bisikan. Kadang-kadang kita rasa itu bukannya bisikan, idea kita sendiri. Dia ada satu hasutan daripada iblis ni. Kita tak berasa. Kita kata benda tu datang dari kita ni. Ada unsur-unsur bisikan ni. Malah pergi semayang, alam berat, hujan kan, tak boleh bangun. Kalau sikit kita tunda. Walaupun kunci 2-3 kali jamnya, 2-3 masa jam nak bangun, tapi menunda boleh jadi terlepas betul waktu. Bila kita dah tak sedar betul-betul tu dikencing oleh setan ya, Rasulullah beritahu ni, tak sedar tu kencing setan tu. Kalau dah keadaan gitu berlaku, kita payah nak bangun kita balik tempat tidur. Nak balik tempat tidur lah. Ajak isteri kita balik tempat tidur, maksudnya tidur pergi tempat lain lah, sebelah pergi ke sebelah sana, kaki lepas ke kepala lepas kaki, balik tempat tidur untuk hari tu. Ada sehari gitu ya. Kemudian balik sudah berasan. Dia nak ada kelainan sikit. Tak seterusnya kita terpengaruh dengan suasana. Jadi benda itu kita kena cepat sedar bahawa kita ni tertinggal sembahyang berjemaah ya, ataupun kita sembahyang lambat. Kita kena sedar cepat. Kalau kita tak sedar cepat, kita tak berubah, kita jadi leka dan seronok. Kita seronok dengan keadaan yang terbiasa.
kita akhirnya jadi malas dah nak berjemaah. Nak pergi sembahyang ke masjid, nak ke surau ni, tak boleh kita ajar pada diri kita ni menangguh ataupun tak nak pergi. Kita kena paksa diri kita di peringkat awal ni. Akhirnya kita akan rasa seronok untuk ke masjid. Sebab memang tuntutannya kita ke masjid. Dan jangan kita terpengaruh ataupun kita kata berjemaah dengan keluarga semua. Semua berjemaah dengan keluarga kita, dengan isteri kita, ya. Itu adalah satu tipu daya. Orang lelaki ni berjemaah di masjid surau. Bawa isteri, bawa anak, itu lagi baik. Ada waktu nak dengar kuliah, nak tahu hal-hal agama, itu lebih baik, ya. Ajak sekali. Kalau isteri sibuk, tak apalah, dia jalankan tugasan dia di rumah dengan sebaiknya. Kalau dah tugasan isteri kat rumah, maknanya kalau suami balik, layan baik-baik. Sebab ada pembaca kata, saya kat rumah je lah, kemas rumah, ya, suami, baik. Kalau gitu, bila suami balik, kenalah buat betul-betul supaya dapat pahala, ya. Suami pergi ke surau, sediakan sejadahnya, gosok bajunya, kan? Buatlah betul-betul. InsyaAllah ada pahala yang Allah beri kepada orang ni. Tak ada kenderaan, bagi punya kenderaan. Walaupun dia tak lepas ke masjid surau, tapi kenderaan dia lepas ke masjid surau. Suami dia lepas ke masjid. Sebab isteri dia beri kemudahan, benarkan. Jangan tahan pula suami tak pergi masjid, yang pergi bang, tak boleh, ya. Jangan tahan. Bimbang kita menahan itu adalah, ya, akan menyebabkan terpengaruh. Ini tak pergi ke masjid. Lalu kita Summa atalakum. Kemudian Rasulullah meneruskan perjalanan dan berjumpa pula dengan satu kaum yang mana didapati satu kaum ini di belakang dia. Satu kaum ni maknanya sekumpulan manusia ni. Di belakang dia ni kita kata seluar dalam lah senang kita, ya. Di belakang ini yang menutupi. Maklum belakang ini selai kain, sejepit kain yang tak besar lah, ya. Kemudian di hadapan dia selai kain. Kata orang tu dulu tercawat. Cawat. Selembar kain di belakang menutupi dugurnya dan satu lagi kain di hadapan dia, di kemaluan hadapan dia ada selai kain. Yasrahuna kama tasrahul an'am. Kemudian dia bersegera, cepat, gopoh, cepat macam nak menuju sesuatu ni. Kama tasrahul an'am, seperti mana binatang-binatang ternakan pergi meluhu macam dalam lapar, misalnya, kejap, ya. Ini manusia ni dalam keadaan menutup mana belakang depan saja, berkejap. Ke mana? Bila dorek. Dorek ni apa dia? Dorek ni adalah suatu tumbuhan yang berduri. Dorek, ya. La yakulu illa min dorek, la yusminu wa la yughni min ju'. Ini dia makan tumbuhan yang berduri. Dinyatakan dalam kitab ni, ya, satu pohon yang tumbuh di Hijaz. Hijaz tu di dekat kawasan Mekah Madinah lah, Hijaz, ya. Ada mempunyai duri yang besar. Ada orang panggil syarat namanya. Tapi dalam hadis ni Rasulullah menyatakan namanya dorek, ya, ad-dunya, satu tumbuhan yang keras yang berduri. Tapi kenapa manusia ramai-ramai pergi kejar tadi ni? Macam binatang-binatang dulu lapar sungguh. Wazzakum, ada satu pohon yang berbuah yang pahit dan juga busuk, buah zakum. Ini dalam neraka ni buah ni. Makanan untuk ahli neraka. Lapar sangat ni, menggigit buah kerat, berduri, bau busuk lagi, pahit. Tapi sebab tak ada benda nak makan ni, lapar. Lapar sangat. Sejak daripada pada manusia tak akan benda-benda di jalan, diiringi dalam keadaan tekak haus yang sangat-sangat. Nak telan elio pun tak ada elio nak telan. Luka dan tekak. Kita kalau dunia ni matilah kita. Tapi hari akhirat tak ada kematian. Dan ahli neraka itu digambarkan sebagai mati, tapi tak mati. Hidup, tak gaya hidup, tak gaya mati. Kerana yang memang teruk sangatlah keadaan orang kafir, ya, di hari akhirat nanti. Waras fi jahannam. Dan pohon-pohon itu pula duduknya betul-betul tepi dengan api neraka. Tapi kenapa orang duduk dulu? Dah lah buah tu, buah yang semua orang tak nak, berduri, kelat busuknya.
tepi dengan kenapa. Kalau pergi situ, kalau jatuh tu ke bawah. Kemudian takut orang tak nak pergi, tapi kenapa golongan pergi meluru ke situ. Patut jauh-jauh, tapi pergi meluru beramai-ramai. Lalu Rasulullah merasa hairan, ma haula ya Jibril. Siapa mereka itu wahai Jibril? Qala Rasulullah, Jibril pun jawab, haula'il ladzina la yu'adduna shadaqati amwalihim. Mereka itulah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat harta-harta mereka. Dia nyatakan disebut sebagai sedekah. Sedekah ni, ya, sedekah yang dikenakan seksa, maksudnya orang yang tak mengeluarkan sedekah hartanya itu untuk sedekah wajib. Sedekah wajib adalah zakat. Zakat. Kalau sedekah yang biasa kita beri RM10 kepada fakir miskin, RM10 derma, itu sedekah sunat namanya. Kalau sedekah wajib itu adalah zakat, ya. Saudara saya waktu itu 89 kan? Kan? Kalau dalam aplikasi kita 89 masuk waktu. Bukan 85 minit kan? Saya segitu. 64 minit. 64 minit. Tambah 4 minit. Rupanya orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Zakat harta ni apa dia, ya? Zakat harta ni daripada buah-buahan, pertanian, binatang ternakan, ya, emas, perak, kemudian barangan perniagaan, bagaimana berniaga, kemudian yang zaman sekarang orang makan gaji, ya, di pendapatan, zakat pendapatan. Simpanan pun dimasukkanlah dalam istilah yang barulah, ya. Jadinya ini dia jenis-jenis harta yang kena keluar zakat. Tapi yang kena keluar zakat. Tak habis tak Azan? Habis tak? Tak. Habis sekali tak? Sekali je. Sekali. Ada. Begitu. Sambunglah, kita berhentilah dulu bila masuk waktu, ya. Wa ma zalamahumullah. Allah tidak menzalimi mereka. Orang yang tak nak keluar zakat tadi, Allah bukan menzalimi mereka, ya, tapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Mereka tak mengeluarkan zakat. Dah tahu tuntutan zakat itu wajib, tapi tak nak keluarkan. Jadi mereka menzalimi diri sendiri. Macam solat itu wajib, tapi mereka tak mengerjakan solat. Mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Sebab apa? Balasan bagi orang yang tak sembahyang, orang yang tak keluarkan zakat ialah api neraka. Jadi sekarang ni dia yang membuat perbuatan yang menyebabkan dia masuk neraka. Dialah yang menzalimi diri dia. Dia sendiri. Kalau dia tak nak menyakitkan diri dia, ikutlah apa yang disuruh. Yang itu yang dikatakan Rabbana zalamna anfusana, ya. Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk ke kalangan orang yang rugi. Kita selalu benarkan tu. Kita jangan menzalimi diri sendiri. Maksud menzalimi diri sendiri iaitu kita jangan buat apa yang ditegah, buat apa yang disuruh. Kalau kita langgar, sama ada kita buat ataupun kita tinggal apa-apa yang dilarang, apa-apa yang disuruh tadi, kita membuat, maka sebenarnya kita telah menzalimi diri kita sendiri. Yang ini yang nampak hina sangat. Dalam keadaan tak berpakaian, yang menutup mulut depan belakang, pergi meluru macam binatang ternakan, meluru menuju kepada benda yang memang orang tak nak. Orang jauh tak nak makan melepai, berduri, orang indah. Dekat pula jurang dengan api neraka. Panasnya, bahayanya kalau jatuh, kan. Tapi digambarkan begitu keadaan orang yang mengejar kepada harta dunia, simpan harta dunia, seronok dengan harta dunia. Tak ada faedah. Jadi keluarkanlah zakat. Kerana dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ada hak orang lain di dalam wang kita, dalam emas kita, ya. Jadi bolehlah tuan-tuan tengok bertanya kepada pusat zakat, ya. Kadang kita tak sedar berkaitan dengan zakat-zakat, terutamanya emas, ya. Perak, duit pendapatan kita. Kadang buah-buah mungkinlah kita tak adalah nanam padi di sini, ya. Ataupun melihara binatang mungkin tak ada agaknya, ya.
seekor lembu kerbau tu tak kena. Mungkin ada menyimpan emas ataupun makan emas lebih daripada yang sepatutnya. Jadi ada kadar-kadar yang kena banyak ya. Okey. Jadi saya rasa macam nak berhenti kat situ lah dulu ya. Kita nak berhenti setakat orang yang pergi melulu untuk makan buah zakum tadi. Jadi akan datang kita akan melihat kepada berkaitan dengan Rasulullah berjumpa dengan satu kaum yang menggalas beban, ambil lagi beban, pikul lagi. Itu akan kita sambung pada berapa insya-Allah lah ya. Pada umur kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kata Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh.